Salam sejahtera bersama saya Nevin Majil dalam 15 minit MMTV edisi 2 Disember 2022. Desas-desus tentang pelantikan Menteri Kabinet akan terjawab sebentar lagi apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengumumkan senarai penuh jemaah menteri pada pukul 8.15 malam ini. Perkara itu disahkan Anwar sendiri dalam satu hantaran di media sosial beliau lewat petang tadi. Sejak beberapa hari lalu, pelbagai pandangan dan teka-teki mula timbul berhubung pelantikan barisan kabinet yang dijangka dibentuk dengan jumlah yang lebih kecil seperti yang dijanjikan Anwar sebelum ini. Dalam ucapannya di Majlis Kenduri Rakyat Tambun tengah hari tadi, Anwar memberitahu bahawa terdapat ratusan individu yang layak untuk dibawa menyertai kabinet baharu. Namun beliau mengakui terpaksa membuat pilihan tepat memandangkan jawatan yang disediakan adalah terbatas selari dengan janjinya sebelum ini. Sementara itu, pengerusi DAP Lim Guan Eng hari ini turut mengeluarkan kenyataan bahawa dirinya sedia untuk berkhidmat dengan kerajaan perpaduan dalam apa jua kapasiti. Guan Eng turut menegaskan bahawa jawatan dalam kabinet adalah soal kedua berbanding memastikan masa depan Malaysia tidak dicuri. Kabinet Kerajaan Perpaduan dijangka akan dibarisi ahli parlimen yang menjadi sebutan banyak pihak seperti Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Muhammad Hassan, Anthony Loke Siu Fook, Datuk Seri Johari Ghani, Datuk Seri Fadilah Yusof, Fahmi Fadzil, Hana Yeo, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Muhammad Sabu dan beberapa ahli parlimen lain. Tidak cukup dengan itu, nama ahli politik yang tewas dikerusi parlimen baru-baru ini juga turut menjadi sebutan membarisi Kabinet Kerajaan Perpaduan apabila mereka dijangka akan diangkat sebagai senator seperti Dr. Mazli Malik, Khairi Jamaluddin dan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Datuk Muhammad Nizar Najib antara yang telah mengangkat sumpah sebagai Exco Negeri Pahang di hadapan Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah bermula pukul 3.05 petang tadi. Anak bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak itu dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Adun, Peramu Jaya dalam pilihan raya umum ke-15 lalu PRU 15. Selain itu, dua Adun Pakatan Harapan PH turut mengangkat sumpah di Istana Abu Bakar Pekan petang ini. Mereka ialah Adun Teruntum yang juga Wakil PKR Sim Chon Siang dan Adun Triang DAP Leong Yuman. Antara muka lama yang dikekalkan ialah Adun Benta, Datuk Seri Ir Muhammad Sofi Abdul Razak, Datuk Syed Ibrahim Syed Ahmad Kerdau dan Datuk Muhammad Fakaruddin Muhammad Arif Bebar. Datuk Seri Anwar Ibrahim disambut meriah oleh rakyat Tambun apabila pulang ke kawasan parlimennya buat pertama kali selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 pada 24 November lalu. Ribuan rakyat yang setia menunggu dilihat teruja dan gembira dengan kehadiran Anwar pada program tinjauan mesra bersama warga Parlimen Tambun yang berlangsung di Pasar Tanjung Rambutan hari ini. Antara Anwar tiba di lokasi program kira-kira jam 12.15 tengah hari tadi dan disambut oleh orang ramai dengan laungan reformasi sehingga menyebabkan keadaan menjadi sesak. Beliau meluangkan masa kira-kira 15 minit sambil menzahirkan penghargaan kepada pengundi dan penyokongnya. Perdana Menteri kemudiannya menunaikan solat Jumaat di Masjid Muhammad Al-Fatih di Taman Jeti Meru sebelum menyertai kenduri rakyat di situ. Terdahulu Anwar menghadap Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Kinta. Beliau tiba pada pukul 10.50 pagi dan selesai menghadap pada pukul 12.30 hari. Sejumlah 319 anggota polis bakal mengundi awal esok pada pilihan raya bahagian Parlimen P017 Padang Serai dan pilihan raya Dewan Undangan Negeri N42 Tioman Pahang. Ia meliputi masing-masing 76 orang dan 243 orang pengundi awal di kedua-dua bahagian pilihan raya berkenaan.
Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Ikmaluddin Ishak berkata, pelaksanaan proses pengundian diadakan di Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Polis Daerah Kulim dan di Bilik Rehat Ibu Pejabat Polis Daerah Rompi serta di Bilik Maklumat Balai Polis Tekek Pulau Tioman. Pada masa yang sama, SPR menyarankan kepada pengundi yang positif COVID-19 untuk berhubung terus dengan pegawai kesihatan daerah bagi memudahkan urusan pengundian awal nanti. Ujarnya, proses pengundian awal ini turut disaksikan ejen-ejen calon yang bertanding selain disiarkan secara live streaming menerusi Facebook SPR di beberapa pusat mengundi awal terpilih. Apa yang ada dengan Media Mulia Sendang Berhad? Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi Putusan Malaysia dan juga Kosmos. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara. Korang yang dipaparkan berkongsikan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Mendapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Putusan Online dan Kosmo Online. Apa yang ada dengan Media Mulia Sendang Berhad? Seorang jurukimpal didakwa di Mahkamah Magistrate Kajang hari ini atas pertuduhan membunuh seorang lelaki warga emas di kawasan parkir sebuah pasaraya minggu lalu. Mengikut pertuduhan, tertuduh Chin Yet Sun didakwa telah melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian terhadap Wong Kim Yew 71. Kesalahan itu didakwa dilakukan di hadapan parkir sebuah pasaraya di Bandar Tun Husin On, Ceras pukul 11.50 malam pada 25 November lalu. Justeru pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Tiada ikad jamin dibenarkan dan mahkamah kemudian menetapkan 13 Januari untuk sebutan semula kes. Sebelum meninggal dunia, mangsa sempat memaklumkan kepada pegawai perubatan bahawa dia diserang dan ditikam. Runtuhan cerun di Taman Bukit Berlian yang terletak di Seremban telah diisytiharkan sebagai kawasan bencana. Berikutan berlakunya pergerakan tanah yang berisiko tinggi untuk menyebabkan runtuhan lebih besar. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri 9, Datuk Razali Abdul Malik berkata, runtuhan cerun tersebut berpunca daripada aliran air luar biasa menyebabkan tanah menjadi lembut, seterusnya berlaku pergerakan. Menurut Razali, sebanyak 12 buah kediaman melibatkan 47 penduduk terlibat telah bersetuju untuk keluar dari kediaman masing-masing sehingga siasatan lengkap dijalankan dan kerja-kerja baik pulih cerun selesai dilaksanakan. Jelas beliau, pemantauan di tempat kejadian pada pukul 8 malam semalam mendapati tanah semakin mendap dan rekahan telah menjadi lebih besar berkemungkinan kerana hujan lebat yang berterusan pada petang semalam. Semalam media melaporkan 3 buah kereta menggelongsor dan terjatuh ke dalam cerun sedalam kira-kira 10 meter dalam kejadian tanah mendap dan di Taman Bukit Berlian awal pagi semalam. Beralih ke berita dunia. Seorang lelaki telah dibunuh oleh pasukan keselamatan di utara Iran semasa sambutan awam oleh penunjuk perasaan anti kerajaan ekoran kekalahan pasukan bola sepak negara dengan Amerika Syarikat kemarin. Kumpulan Hak Asasi Manusia Iran IHR yang berpangkalan di Norway berkata Mehran Samar telah ditembak di kepala oleh anggota keselamatan ketika dia meraihkan kekalahan itu di Bandar Anzali malam Selasa lalu. Pada awalnya, IHR dan beberapa kumpulan aktivis lain melaporkan bahawa pihak berkuasa telah menahan jenazah Samar dan enggan diserahkan kepada keluarganya. IHR kemudian berkongsi video yang memaparkan orang ramai berkumpul di luar pertubuhan perubatan forensik untuk menuntut jenazah mangsa untuk dikembalikan kepada keluarganya. Polis Iran bagaimanapun menafikan bahawa Samar dibunuh oleh pihak berkuasa selain mengumumkan penahanan beberapa suspek. Polis Spanyol telah berjaya merampas kokain seberat 5.6 tan yang bernilai lebih 340 juta euro bersamaan dengan 1.5 bilion ringgit Malaysia di Pelabuhan Valencia. Pengumuman rampasan dadah itu dibuat 2 hari selepas polis Eropah Europol menjalankan operasi di 6 buah negara termasuk Spanyol untuk memantras penyeludup dadah daripada golongan kartel super yang menguasai 1/3 perdagangan kokain di Eropah.
Kartel tersebut dipercayai membawa kokain dari Panama ke Spanyol melalui pelabuhan Algeciras, Barcelona dan Valencia di rantau Mediterranean, seterusnya melaburkan wang haram tersebut dengan membeli hartanah di pantai selatan Spanyol. Sehingga kini seramai 13 suspek telah diberkas dalam operasi bersepadu yang dijalankan bersama Europol. Berita ekonomi. Perusahaan automobil kedua Sdn Bhd Pro 2 merekodkan pencapaian terbaik dalam sejarah dari aspek prestasi pengeluaran, jualan bulanan dan tahunan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, pengeluar kereta Kompak Nasional itu merekodkan jualan berjumlah 250,795 unit antara Januari dan November tahun ini, melepasi sasaran tahunan keseluruhannya iaitu 247,800 unit. Ini merupakan rekod jualan tertinggi Pro 2 sejak syarikat itu ditubuhkan pada 1993. Bagi perbandingan tahun ke tahun, jualan Pro 2 meningkat sebanyak 50% kepada 250,795 daripada 167,250 unit yang dijual dalam tempoh yang sama tahun lalu. 3 model terlaris Pro 2 pada November ialah Beza dengan 8,089 unit, diikuti Myvi dan Azia. Ujarnya, Pro 2 akan meneruskan momentum jualan dan pembuatannya untuk memastikan semua pelanggan menerima kenderaan Pro 2 lebih cepat. Perjalanan udara meneruskan momentum pemilihannya pada Oktober 2022 dengan jumlah trafik meningkat 44.6% berbanding Oktober 2021 seperti yang diukur melalui hasil penumpang bagi setiap kilometer RPK. Dalam satu kenyataan pada Khamis, Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA berkata secara global, trafik kini berada pada tahap 74.2% daripada paras Oktober 2019. IATA berkata trafik domestik pagi Oktober 2020 merosot 0.8% berbanding tempoh tahun lalu apabila sekatan perjalanan yang ketat disebabkan COVID di China sekaligus memperlahankan angka global. RPK antarabangsa pada Oktober 2020 mencapai 72.1% daripada paras Oktober 2019 dengan semua pasaran mencatat pertumbuhan kukuh diterajui oleh Asia Pasifik, kata persatuan itu. Tempahan untuk perjalanan antarabangsa pula meningkat kepada kira-kira 75% daripada tahap para pandemik berikutan pembukaan semula sempadan yang diumumkan oleh negara-negara di Asia. Sementara itu, syarikat penerbangan Asia Pasifik mengalami peningkatan trafik sebanyak 440.4% pada Oktober berbanding Oktober 2021. Secara mudahnya mencatat kadar tahun ke tahun yang paling kukuh dalam kalangan rantau itu, kata kenyataan tersebut. Berita sukan. Pemilik Johor Darul Ta'zim JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, menyatakan bahawa Piala AFF adalah piala yang mengacau pemain dan jadual pertandingan. Justru baginda mempertahankan tindakan 14 pemain yang menolak panggilan skuad Harimau Malaya menjelang saingan Piala AFF pada 21 Disember ini. Jelas Tunku Ismail, pemain bola sepak bukanlah mesin yang mampu bermain sepanjang tahun tanpa cuti. Mereka sentiasa memberikan komitmen yang tinggi apabila mewakili pasukan kebangsaan. Sebelum ini, 12 pemain sebahagian besarnya pemain JDT tidak dapat bersama pasukan negara sebelum disusuli oleh 2 pemain dari Kuala Lumpur City FC, Akram Mahinan dan Declan Lambert yang turut menolak panggilan itu. Dalam sesi temu ramah sebelum ini, Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Kim Pan Kon turut mengakui ini adalah pengalaman pertama dalam kariernya sebagai jurulatih apabila ada pemain menolak panggilan skuad kebangsaan. Ketika ini, pasukan negara sedang melakukan persiapan menghadapi 2 aksi persahabatan menentang Kemboja dan Maldives yang pada pertengahan bulan ini sebelum saingan Piala AFF bermula hujung bulan.
Jepun mencipta kejutan sensasi apabila mengesahkan tiket ke pusingan 16 pasukan terbaik Piala Dunia 2022 selepas berjaya menewaskan Sepanyol 2-1 pada aksi terakhir kumpulan A di Stadium Antarabangsa Khalifa awal pagi tadi. Dua pemain Jepun yang beraksi bersama kelab Jerman iaitu Ritsu Doan dari SC Freiburg dan Ao Tanaka Fortuna Düsseldorf muncul wira apabila masing-masing meledak gol pada minit 48 serta 51. Kemenangan yang amat berharga buat skuad Samurai Biru itu secara tidak langsung menjadikan gergasi Asia tersebut marah ke peringkat kalah mati sebagai juara kumpulan A. Dalam pada itu, Jerman menamatkan saingan di tangga ketiga kumpulan meskipun mencatat kemenangan 4-2 ke atas Costa Rica pada perlawanan terakhir peringkat kumpulan A di Stadium Al-Bayt awal pagi tadi. Ia merupakan kali kedua berturut-turut pasukan Jerman tersingkir di peringkat kumpulan selepas mengalaminya buat kali pertama pada edisi 2018 di Rusia. Pada malam ini pula menyaksikan dua lagi pertembungan sengit dalam kumpulan H di mana pasukan Korea Selatan akan menentang Portugal di Education City Stadium, manakala pasukan Ghana akan menentang Uruguay di Stadium Al-Janoub. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 3 Disember 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevrin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.